Sebuah lagi ruang daya cipta RDC dibuka di Sabah iaitu di College Vocational Hadatu yang merupakan RDC keempat selepas Sandakan, Keningau dan Kota Kinabalu. Sekaligus menjadikan Sabah sebagai negeri yang mempunyai RDC terbanyak ditubuhkan di Malaysia. RDC bertujuan membangunkan sains, teknologi dan inovasi secara eksklusif bagi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat luar bandar. Setakat ini, 20 RDC diwujudkan di seluruh negara dengan 11,000 peserta mengikuti 482 modul yang disediakan meliputi bengkel inovasi digital, kursus keusahawanan teknologi dan program latihan kemahiran industri 4.0. RDC Lahadatu ini kita jangka akan mainkan peranan dan memperkasakan keupayaan masyarakat tempatan kita untuk mendapatkan latihan berasaskan teknologi seperti pencetakan 3D, robotik dan juga realiti maya. Kita bekerjasama dengan pelbagai pihak. Jadi kalau setakat ini yang kita bekerjasama dengan KV seumpama adalah KV Keningau. Tapi di tempat-tempat lain ada kerjasama kita dengan rakan-rakan strategik. Jadi kita ada lebih daripada 100 rakan strategik yang bersama-sama kita untuk menjayakan RDC di seluruh negara. RDC Lahadatu menyediakan makmal pencetakan 3D, makmal robotik dan makmal realiti maya yang membolehkan usahawan, pelajar belia serta masyarakat mendapat akses kepada teknologi terkini. Di RDC College Vocational itu ada pelbagai sudut lah. Contohnya ada sudut makmal reka bentuk, makmal komputer dengan sudut studio di mana komuniti boleh manfaatkan lah untuk bangunkan inovasi diorang. Dari sini saya belajar banyak benda, terutama sekali untuk patentkan saya punya produk. Kalau kata saya buat produk, saya tahu dah dekat mana nak pergi, adanya RDC yang boleh saya guna pakai untuk menghasilkan saya punya prototype. 37 tabika perpaduan di Sabah dikenal pasti memerlukan kerja-kerja pembaikan segera. Keadaan tabika tersebut yang mengalami kerosakan seperti siling bocor dan longkang tidak berfungsi boleh menjejaskan pengalaman pembelajaran murid di tabika berkenaan. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Ruji Haji Ubi memaklumkan kerajaan memperuntukkan RM5 juta tahun ini bagi membaik pulih tabika perpaduan di seluruh negara. Tadika yang kita ada seluruh negara sebanyak 1,781. Di Sabah ada 142 dan ada 37 yang memerlukan pembaikan segera. Yang ini saya minta disegerakan, pihak Jabatan Perpaduan Negeri kena segerakan untuk keesaan anak-anak kita. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM dalam program lawatan kerja ke Sabah di Penampang. Dalam perkembangan lain, beliau turut menekankan kepentingan meluaskan jaringan kawasan rukun tetangga KRT sebagai langkah memperkukuh perpaduan masyarakat. Di Sabah, alhamdulillah kita ada 1,121 KRT setakat ini. Dan saya rasa terdapat keperluan lagi untuk kita mengembangkan dengan sebuah negeri yang agak besar. Dan difahamkan ada 100 tambahan untuk seluruh negara dan kemungkinan Sabah boleh mendapat tambahan lagi untuk KRT ini. Terdahulu, beliau menyertai program Jom Masak Bubur Lambuk Perpaduan di 2 buah KRT melibatkan daerah Tuaran dan Penampang. Usaha gigih pelajar untuk mencapai kecemerlangan dalam pelbagai bidang wajar dihargai semua pihak menerusi pemberian anugerah. Langkah itu bagi menyuntik semangat agar terus berjaya pada masa depan. Secara tidak langsung, semangat dan usaha gigih pelajar yang menerima anugerah juga memberi inspirasi kepada pelajar lain untuk berjaya. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik berucap sempena program Majlis Apresiasi Persatuan Alumni Sekolah Kebangsaan SK Kiau di Kundasang. Sementara itu, Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP berkata pihaknya terus komited membantu pelajar kurang berkemampuan melalui program Ihsan KUSKOP. Menerusi program ini, keluarga terbabit akan dibantu dalam pelbagai program keusahawan, koperasi dan pendidikan bagi meningkatkan tahap hidup seterusnya mengeluarkan mereka daripada belenggu kemiskinan. Masyarakat diingatkan tidak mudah terpengaruh atau mempercayai berita palsu yang disebarkan melalui media sosial. Ini kerana terdapat segelintir individu yang memutarbelitkan fakta bagi mempengaruhi masyarakat.
Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim menegaskan tindakan tersebut bukan sahaja mengelurkan rakyat, malah menimbulkan persepsi negatif rakyat terhadap keupayaan kerajaan mentadbir negeri ini. Jangan mendengar cerita yang tidak sahih dan jangan share benda-benda yang tidak sahih. Kadang-kadang ada juga di kalangan pemimpin itu sendiri, penyokong kerajaan itu sendiri, buat share kepada benda-benda yang tidak sahih ini. Beliau ditemui RTM selepas majlis berbuka puasa Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan di Kampung Nagapas, Papar. Datuk Juil memberitahu pihaknya melalui Pusat Khidmat Dun Limbahau menyediakan 600 bantuan makanan untuk disalurkan kepada golongan asnaf sepanjang Ramadan ini. Sementara itu, Ketua Pentadbir Yayasan Sabah Zon Pedalaman Selatan Siti Sharifah Haji Jabar Han berkata pihaknya menganjurkan majlis berbuka puasa bagi menyampaikan bantuan kepada golongan asnaf di Zon Pedalaman Selatan iaitu di Papar, Membakut, Kuala Penyu, Sepitang, Beaufort dan Menumbuk. Sebenarnya bukan sahaja setakat di Zon Pedalaman Selatan tetapi meliputi seluruh Sabah. Jadi Zon Pedalaman Selatan ini merangkumi dari Papar dan Sepitang dan daerah-daerah yang lain itu di bawah seliaan zon yang lain lah. Kerajaan negeri diharap dapat menawarkan lebih banyak insentif baharu kepada sektor perniagaan di Sabah. Ia bagi memperkasa sektor berkenaan dengan mewujudkan peluang kepada pengusaha dan peniaga memperluas perniagaan ke peringkat lebih tinggi. Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah Diumesa Datuk Awang Butamam Awang Mahmun berkata, langkah berkenaan sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan, seterusnya meningkatkan ekonomi negeri. Beliau berucap dalam majlis iftar Diumesa dan solat tarawih berjemaah di Kota Kinabalu yang turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman. Turut disampaikan sumbangan masing-masing RM10,000 kepada Rumah Anak Yatim Al-Aman Beaufort, Tafiz Sepenggar Prihatin Kampung Boronuan Telipuk dan Kompleks Latihan dan Pemulihan Orang Kurang Upaya Kimanis, Papar. Kedutaan Republik Indonesia KRI Tawau berpuas hati dengan program pemulihan prospek ke atas warganya yang ditahan di Jabatan Penjara Tawau. Program memberi keutamaan kepada aktiviti kerohanian dengan menerapkan pendidikan agama bagi memberi keinsafan kepada prospek. Ia sekaligus mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap prospek. Pendekatan agama ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting karena ini langsung mengarah kepada jantung hati dari prospek itu sendiri, sehingga harapannya bahwa pendekatan agama ini dapat memberikan pencerahan kepada mereka untuk bisa kembali ke jalan yang lurus gitu. Beliau ditemui media dalam majlis iftar Ramadan di Dataran Insaf Jabatan Penjara Tawau. Sementara itu, Pengarah Penjara Tawau Hasrul Anwar memberitahu pihaknya membenarkan prospek mengamalkan agama yang dianuti dan ia mendidik mereka untuk lebih bertanggungjawab seperti membayar zakat fitrah. Kita telah melaksanakan proses pungutan zakat yang disumbang sendiri oleh prospek, yang mana kita membenarkan prospek untuk membayar zakat fitrah bagi mewakili diri dia dan juga keluarga. Kami menerima hari ini daripada prospek sebanyak RM1,216 Malaysia daripada 162 orang prospek. Persatuan Suri dan anggota wanita Perkhidmatan Awam Puspanita terus komited dalam usaha kebajikan menyantuni golongan memerlukan melalui penganjuran tahunan Majlis Iftar Ramadan Al-Mubarak. Terbaru, 39 orang terdiri daripada anak yatim, asnaf dan pelajar Mahat Tafiz sekitar Kota Kinabalu menerima sumbangan wang tunai dan keperluan asas. Sumbangan disampaikan Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap Penasihat Puspanita Datuk Safar Untong bersama Pengerusi Puspanita Cawangan Sabah Datuk Dr. Nuinda Alias dalam Majlis Iftar Ramadan Al-Mubarak di Kota Kinabalu. Majlis dihadiri 130 orang ini turut diimarahkan dengan tazkirah, seterusnya berbuka puasa, solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.